Hai, Assalamualaikum everyone. Okay, how are you today? Okay, Alhamdulillah, dapat lagi kita bersama-sama untuk belajar sains dalam tajuk Plants, the importance of parts of plants. Hari ini kita akan belajar mengenai tumbuh-tumbuhan dan kepentingan bahagian tumbuh-tumbuhan. Okey, jom kita teruskan. Sebelum tu, Muallim nak cakap sikit. Kita hari ini nak belajar mengenai kepentingan setiap anggota tumbuh-tumbuhan ataupun bahagian tumbuh-tumbuhan. Jadi seperti manusia, kita juga mempunyai anggota badan dan setiap anggota mempunyai fungsi dan tugasnya yang tersendiri. Contohnya, hidung kita untuk bernafas, mulut kita juga untuk makan, untuk bernafas, untuk bercakap. Jadi setiap anggota daripada tumbuh-tumbuhan juga mempunyai fungsinya yang tersendiri. Okey, jadi yang pertama, kita nak belajar mengenai fungsi daun. Okey, jom kita tengok cakap apa. Hi, I'm the leaf. I make food for the plant. Dia kata, hai, saya daun. Saya membuat makanan ataupun membekalkan makanan untuk tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi antum ingat tak kita dah belajar dua jenis daun, parallel veins dan netted veins. Urat daun selari dan urat daun jejala. Okey, jadi dekat sini kita nak belajar bahawa daun itu berfungsi sebagai pembekal makanan ataupun pembuat makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Okey. Dan dia makanan dia tu diaplikasikan atau digunakan atau diberikan kepada seluruh tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi itulah fungsi daun, membekalkan makanan ataupun membuat makanan. Okey, kita dah belajar pasal daun. Kita nak belajar anggota lain pula ataupun bahagian lain. Okey, bahagian yang kedua ialah akar. Jom kita tengok. Hi, I'm the root. I absorb water and nutrition from the soil. I support the plant as well. Dia kata, saya ni akar. Saya menyerap air dan nutrisi daripada tanah. Dan saya juga menyokong tumbuh-tumbuhan. Okey. Apa fungsi akar ni? Okey, akar ni dia akan menyerap air dan nutrisi daripada tanah. Dan dia akan berikan kepada seluruh bahagian pokok ni. Okey, jadi kalau antum ingat, kita ada belajar dua jenis akar. Yang pertama taproot dan fibrous root. Yang kedua fibrous root. Taproot ialah akar tunjang dan fibrous root ialah akar serabut. Okey, jadi yang pertama, akar ni berfungsi untuk menyerap air daripada tanah. Nampak ni anak panah ni, diserap air, diserap nutrisi dan diberikan kepada tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua, akar ni juga berfungsi ataupun bertugas untuk menyokong pokok tu untuk terus berdiri. Bila ada sepohon pokok, akar dia ni akan mencengkam tanah, akan menggenggam tanah supaya pokok tu tidak jatuh. Okey, faham? Okey, bagus. Jadi akar ni bertugas sebagai menyerap air dan nutrisi daripada tanah dan juga menyokong pokok itu untuk terus berdiri. Okey, seterusnya. Okey. Ini pula merupakan batang. Hi, I'm the stem. I transport food produced by the leaves to all parts of the plant. I transport water and nutrition from the roots to the leaves as well. Ini dikata apa? Hai, saya ni ialah batang, batang pokok. Saya mengangkut makanan yang dibuat daripada daun kepada seluruh anggota tumbuh-tumbuhan ni. Dan saya juga mengangkut air dan nutrisi daripada akar sampailah kepada daun. Okey, jadi batang ni berfungsi sebagai pengangkutan daripada akar ni. Nampak ni, tempat akar ni yang sedut air tadi, yang serap air dan nutrisi ni,
dia akan pergi kepada batang. Batang ni dia berfungsi sebagai pengangkutan lah. Dia akan sebarkan kepada seluruh bahagian pokok. Macam tu juga dengan daun. Daun yang membekalkan makanan tadi akan pergi kepada batang. Batang tu akan mengangkut makanan daripada daun tadi sehinggalah sampai kepada seluruh tumbuh-tumbuhan. Jadi batang pokok ni berfungsi sebagai pengangkutan ataupun transport. Okey. Jadi kalau antum ingat, kita ada belajar dua jenis batang. Yang pertama batang berkayu dan batang tidak berkayu. Okey, ini merupakan fungsi batang. Okey, seterusnya. Hi, I'm a flower. I'm the reproductive structure of a plant. I will change to fruit and seed. Dia kata, "Hai, saya ni." Flower tu apa? Okey, flower tu bunga. Saya ialah struktur reproduktif kepada tumbuh-tumbuhan. Saya akan bertukar kepada buah dan biji benih. Okey, jadi bunga ni berfungsi sebagai struktur pembiakan. Macam mana pokok ni nak menghasilkan pokok yang baru? Bunga ni lah yang berfungsi untuk menjadikan pokok baru tu. Macam mana? Bunga tu akan bertukar menjadi buah dan buah tu akan terdapat biji benih padanya, dan biji benih itulah yang akan menjadi pohon yang baru. Okey, jadi bunga ini berfungsi sebagai reproductive structure ataupun struktur ataupun ejen pembiakan. Okey, boleh faham tak tu? Okey, bagus. Jadi kita akan teruskan. Ini merupakan contoh bunga dan buah bagi pokok lemon, limau. Okey, boleh tengok. Ini ada contoh bagi lemon tree, ada bunga dia dan ada buah dia. Seterusnya, ini buah apa ni? Okey, ini buah strawberry dan ini ialah pokok strawberry. Ini ada bunga dia. Okey, seterusnya, eggplant tree. Okey, ini ialah pokok terung bulat. Ini ialah buahnya ataupun sayurnya. Ini ialah bunganya. Seterusnya, passion fruit tree. Ini buah apa dalam bahasa Melayu? Okey, di dalam bahasa Melayu, passion fruit ialah markisa ataupun buah markisa. Ini ialah bunganya dan ini ialah buahnya. Buah markisa ni sedap kalau buat jus. Tu boleh cuba nanti. Seterusnya ialah buah pomegranate ataupun buah delima. Okey, buah delima ni antum boleh tengok, ini ada bunganya dan ini ada buahnya. Buah ni juga sedap kalau antum nak buat jus. Dan buah ni mempunyai pelbagai khasiat. Okey. Dan ini ialah kita nak belajar perbezaan dan persamaan. Okey, dia kata apa? Observe and identify similar parts of the following plants. Dia kata, perhatikan dan kenal pasti apa yang sama pada tumbuh-tumbuhan ni. Yang pertama hibiscus plant dan yang kedua rose plant. Okey, yang pertama ni bunga raya dan yang kedua ni bunga ros. Okey, tengok apa persamaan dia. Okay, the leaves of the rose plant and the hibiscus plant have netted veins. Dia kata yang pertama, daun pada tumbuh-tumbuhan ni, kedua-dua tumbuhan ni mempunyai urat jejala. Okay, seterusnya, the rose plant and the hibiscus plant have woody stem. Kedua-dua pokok ni mempunyai batang berkayu ataupun woody stems. Dan yang ketiga, the rose plant and the hibiscus plant have tap roots. Kedua-dua pokok ni mempunyai akar tunjang. Okey, itu merupakan persamaan antara tumbuhan yang berbeza ni. Okey, seterusnya kat bawah ni, there are different plants that have similar parts. Identify the characteristic of the same parts in these plants. Dia kata terdapat perbezaan perbezaan tumbuhan yang mempunyai persamaan pada anggotanya. Kenal pasti ciri-ciri bahagian. Kenal pasti ciri-ciri bahagian yang sama pada tumbuh-tumbuhan ni. Okey, jadi kita boleh lihat
Kedua-dua pohon ni mempunyai akar tunjang. Okey, jadi seterusnya antum boleh tengok lagi apa persamaan dia ni daripada segi batang, daun dan bunganya. Okey. Okey, seterusnya ini merupakan tugasan antum pada buku sains DLP Booster page 60, 62, 63 and 64. Okey. Ini merupakan muka surat yang antum kena buat tu. 60, 62, 63 dan 64. Okey, jadi kita dah belajar mengenai bahagian-bahagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Jadi antum mesti faham betul-betul, mesti fokus betul-betul, dan mestilah hafal setiap bahagian tu. Okey, ni jadi ada sedikit ayat Quran. Tak apa, antum boleh baca nanti. Okey, jadi itu saja pada kali ini. Kita akan jumpa lagi pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.